tapi tak lain tak baik situ. La haula wala quwwata illa billah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Minhajul Abidin. Muka surat berapa tadi? 166. Edisi lain, edisi baru berapa? 178. Ada yang 178. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkatalah musannif, mudah-mudahan merahmati akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dengan asbab ilmu yang dititipkan di dalam kitab ni. Begitulah juga mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan sampai kepada antum semua, amin ya rabbal alamin. Baik, kata musannif, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menakutkan, yang menggerunkan bagi orang yang beriman dengan hari kiamat, dengan orang yang beriman adanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan takut, gerun, risau, bimbang mendengar peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta sekali-kali dengan apa yang dikhabarkan, kerana baginda tidak bertutur melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya Allah lah yang nak memberitahu kepada kita, cuma melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini peringatan untuk kita hamba-hamba Allah yang ingin melakukan ibadat, yang nak mengabdikan diri kepada Allah, yang nak beribadat. Ibadat ini suatu perjalanan yang suci. Ibadat ini suatu perjalanan yang suci, satu perjalanan yang bersih. Maka tidak patutlah, tidak layaklah, kalau bahasa kita sini tak sajaklah tak sajak nak menjadi orang yang melakukan ibadat dalam keadaan diri kita penuh dengan kekotoran. Sama ada kekotoran yang boleh dilihat oleh mata ataupun kekotoran yang tidak boleh dilihat dengan mata kita. Hadas contohnya, ataupun dosa contohnya. Kotoran, najis. Sama ada najis yang boleh dilihat ataupun najis yang tak dapat dilihat. Maksiat-maksiat hati kita, ataupun kelakuan-kelakuan maksiat kita, itu yang menjadikan kita kotor di sisi Allah. Maka tidak layak, tak patut, tak cantik, tak sajak nak berjalan di atas permaidani ibadat ni dalam keadaan kita kotor. Dengan sebab itu, bagi kita yang banyak melakukan dosa dan maksiat ini, seandainya kita tidak mensucikan diri kita daripada dosa, yakni dengan banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar, kita tidak mendapat taufik daripada Allah untuk melakukan ibadat. Kita jadi lemah je, jadi lesu je, jadi berat je nak buat amal. Kenapa tu? Tidak mendapat taufik daripada Allah. Tak dapat taufik. Apa makna taufik? Pertolongan Allah kepada hamba
untuk melakukan ibadat. Itu taufik. Kita boleh meninggalkan maksiat asbab taufik, pertolongan Allah. Kita dapat melakukan ibadat pun dengan sebab taufik daripada Allah. Sebab tu kita syukur, alhamdulillah, kena banyak-banyak memuji Allah, kena banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah tu maknanya terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, pilih aku yang banyak dosa maksiat ni duduk juga dalam majlis ilmu. Tak padan dengan dosa aku ni, tapi kau pilih juga, kau jemput juga jadi tetamu. Alhamdulillah. Itulah kasih sayang Allah, itulah lemah lembut Allah kepada kita. Meskipun banyak melakukan dosa, leka, lupa, lalai, tapi Allah tak jemu-jemu memanggil kita. Allah tak jemu-jemu mengundang kita duduk menjadi tetamunya, yang nak dihidangkan dengan keampunan, dihidangkan dengan hidayah, petunjuk, dihidangkan dengan redha. Itu hidangan yang Allah beri kepada tetamu-tetamu pilihan dia. Siapa dia tetamu-tetamu pilihan dia? Iaitu para penuntut ilmu. Orang yang hadir dalam menuntut ilmu, orang yang hadir sebagai penuntut ilmu, sama ada yang ada di sini dan sahabat-sahabat yang mengikuti secara live ni, kalian semuanya adalah tetamu Allah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallahu ahsanul khaliqin. Tetamu Allah yang dipilih secara khusus oleh Allah. Daripada berbilion manusia, kita dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Padahal Allah tidak wajib memilih kita. Allah tak mesti pilih kita. Allah tak wajib pilih kita. Bahkan harus Allah memilih hamba-hambanya untuk diberi taufik ataupun melakukan ibadat ataupun menuntut ilmu. Tiba-tiba dalam keharusan tadi, ke dalam keadaan Allah tidak wajib memilih kita, tiba-tiba kita dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Sebelum ni kita tak pernah duduk dalam majlis yang macam ni. Kita tak pernah duduk dalam suasana macam ni, tak pernah duduk bergadap kitab macam ni. Dulu-dulu tak pernah. Tapi dengan limpah rahmat, belas kasih sayang Allah, Allah pilih kita. Tanda Allah nak menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah, daripada amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah. Jadi apabila Allah menghendaki hamba-hambanya untuk diberi kebaikan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kejayaan dunia dan akhirat, nak dijadikan kekasih-kekasih Allah, maka Allah akan jemput mereka, Allah akan pilih mereka, Allah akan ambil mereka, lalu diletakkan, didudukkan di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat ini berkekalan sampai kita mati. Mudah-mudahan nikmat ini juga diperolehi, diberi juga oleh Allah kepada sekalian kawan-kawan kita yang lain, kenalan-kenalan kita yang lain, tak kira siapa. Amin ya rabbal alamin. Anak isteri kita. Baik, apa peringatan daripada Nabi SAW kepada kita yang melakukan ibadat? Tiap-tiap daging yang haram, kata Nabi SAW, ini tiap-tiap daging yang haram, yakni yang tumbuh daripada sumber yang haram. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Darah daging, bukankah dari segi sainsnya ataupun dari segi hukum adatnya, darah kita ni semuanya berasal daripada makanan-makanan, minuman yang kita makan, yang kita minum. Kemudian dengan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah, Allah mengubah makanan minuman tadi menjadi darah dan sebagainya, menjadi daging dan sebagainya. Maka tiap-tiap daging, tiap-tiap darah daging yang tumbuh daripada yang haram, maknanya sesuatu yang haram, sama ada diri makanan yang haram ataupun usaha yang haram. Contoh usaha yang haram, kita rasuah, kita mengambil rasuah dan kita gunakan duit rasuah tadi membeli makanan yang halal. Kita dapat duit rasuah ataupun peras ugut ataupun curi contohnya, ataupun ragut contohnya. Kemudian kita gunakan duit ni tadi membeli makanan-makanan yang halal.
beli beras, beli ikan, beli sayur. Kemudian kita jamu anak bini kita. Kemudian kita makan ataupun kita belanja kawan-kawan kita dengan duit yang haram, judi dan sebagainya. Itu masuk dalam kata yang haram tadi. Sama ada diri makanan tu haram, contohnya makan daging anjing babi, makan daging-daging ataupun sesuatu yang Allah haramkan, ataupun makanannya halal tapi sumber tu daripada hasil usaha yang haram. Tipu orang contohnya. Kita tipu orang, kita ambil dia orang. Haram. Tu. Nabi kata, maka api neraka itu terlebih utama dengan dia. Tempatnya mana? Daging yang tumbuh daripada makanan minuman yang haram, ataupun darah daging yang terjadi daripada sumber-sumber yang haram tadi, manakah tempat yang layak dengan dia? Maka kata Nabi SAW, fannaru aula bihi. Api neraka lah yang terlebih utama bagi darah daging yang haram ni. Na'udzubillah min zalik. Kecuali orang yang dah banyak makan benda-benda haram ni tadi, ataupun daripada sumber yang haram ini, kembali bertaubat kepada Allah. Dia taubat sungguh-sungguh, dia menyesal sungguh-sungguh, dia azam tidak mengulangi perbuatan tu selama-lamanya. Dia berazam untuk membuat amal soleh selama-lamanya. Dia berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan yang dulu dengan sengaja. Dia akan usaha berperang, berlawan kehendak nafsu yang mengajak dia mengulangi membuat benda-benda haram. Jadi belajarlah bab taubat tu. Mengaji bab taubat, belajar bab taubat supaya hasil taubat yang sebenar. Kerana kalau taubat kita tidak mengikut syarat dan rukun, dosa-dosa itu tidak diampunkan oleh Allah SWT. Dia belajar bab taubat. Kita dah lepas belum bab taubat itu? Dah ke belum? Bab taubat. Dah ke belum? Dah dah. Dah rasa. Sebab daripada aqabatul ilmi, lepas daripada aqabah ilmu, aqabah taubat pula. Yang pertama-tama orang yang nak buat ibadat, dia kena menuntut ilmu dulu. Bila dia ada ilmu, baru dia faham, baru dia nampak kesilapan dan kesalahan. Bila nampak kesalahan dia, barulah nak menarik diri kita kepada taubat. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak tahu dosa dan maksiat yang kita buat? Sebab tu pertama-tama sekali orang yang nak berhijrah, orang yang nak berubah, orang nak berhijrah, pertama-tama sekali mesti kena tuntut ilmu. Dia tak boleh langkau nak ibadat dulu. Kena tuntut ilmu dulu. Daripada ilmu tu nanti dia akan nampak salah silap dia yang dulu. Dia akan nampak salah silap dia dalam ibadat. Daripada situ nanti barulah mengajak dia kepada taubat. Tak boleh jadi ni. Banyak salah-salah, banyak salah silap aku rupa selama ni. Sebab apa tu dia kata gitu? Sebab dah nampak ilmu tadi yang menyuluh tadi tu. Sebab tu ilmu tu penyuluh. Bila kita tak belajar, kita takkan nampak salah kita, takkan nampak dosa kita. Yang boleh nampak dosa sendiri ni bila dia ada ilmu. Ilmu tu penyuluh. Kalau tak ada ilmu ni, kita duduk dalam gelap, takkan nampak kesalahan kita. Sebab tu pertama-tama sekali kena menuntut ilmu. Orang nak, semalam ada sahabat tanya, macam mana saya nak berhijrah? Macam mana saya nak berhijrah? Macam mana saya nak berhijrah? Menuntut ilmu. Jangan berhijrah dengan nafsu, nanti ditipu. Jangan kita nak berhijrah semata-mata nak hijrah tapi tak nak menuntut ilmu. Jauhkan diri daripada majlis ilmu, khususnya ilmu fardu ain. Jangan, nanti tak kesampaian. Tak kesampaian. Nanti kita syok sendiri, berasa macam hijrah, rupa-rupanya masih disesatkan lagi oleh syaitan. Batu ilmu sangat penting, sangat-sangat penting. Tolonglah dengar nasihat tu. Tolonglah dengar nasihat tu. Jangan buat kerah kepala. Dia kata, tak nak belajar, aku nak beribadat. Jangan. Nanti menyesal. Daripada ilmu nanti kita akan nampak salah silap kita beribadat, baru nampak dosa-dosa kita, dosa-dosa anggota kita, dosa-dosa hati kita. Di situlah nanti baru pula bertaubat. Baru nampak dosa, baru boleh taubat. Tak nampak dosa, nak taubat macam mana? Nak minta ampun dengan Allah bagaimana? Dosa kita pun kita tak tahu. Kita pun tak tahu apa dosa yang kita buat. Apa dosa yang kita buat? Tak tahu. Tapi orang yang ada ilmu, dia akan tahu salah silap dia. Selama ni hati aku begini, namanya dengki.
Oh selama ni ada dengki rupanya dalam hati aku. Oh selama ni ada ujub dalam hati aku. Oh selama ni ada takabur. Semua ni dosa-dosa besar ni. Oh selama ni aku banyak mengumpat rupanya. Nampak tak? Oh tak boleh jadi ni. Aku kena kembali bertaubat kepada Allah. Belajar dulu, nanti taubat. Kalau nak taubat tanpa ilmu macam mana? Taubat tu ibadat. Taubat itu ibadat. Macam mana nak bertaubat kalau tak ada ilmu tentang taubat? Betul? Kita nak taubat, taubat ni ibadat. Macam mana nak taubat? Mesti ada jalan dia, mesti ada syaratnya, mesti ada rukunnya. Kalau tak cukup, tak dipanggil taubat. Nanti kita syok sendiri berasa taubat. Padahal dosa kita tak diampunkan lagi oleh Allah. Sebab tak cukup syarat. Kita lidah kita saja astagfirullah, 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 menangis, melalak, megarung. Rupa-rupanya tak masuk lagi dalam golongan orang taubat. Sebab apa? Taubat ni bukan amalan hati. Taubat ni bukan amalan lidah. Taubat ni amalan hati. Meskipun lidahnya tidak mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nampak tak tu? Allah nak bagi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lidahnya tidak boleh bertutur, dia boleh bertaubat kepada Allah. Allah nak mudahkan urusan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu taubat bukan ibadat lidah. Taubat ibadat hati. Bukan syarat ada wudu, bukan syarat duduk atas sejadah, bukan syarat duduk dalam masjid. Sambil bawa motor boleh taubat, sambil bawa kereta boleh taubat, sambil nak tidur boleh taubat. Nampak tak? Sambil duduk tepi laut boleh taubat. Waktu belajar ngaji. Tak nanti kita merasa dah taubat, rupanya belum. Ilmu tu penting. Ngaji buat taubat. Apa syaratnya, apa rukunnya. Kalau dosa dengan Allah bagaimana, dosa dengan orang bagaimana. Kalau minta maaf dengan orang, orang tak nak maafkan macam mana. Kalau nak ganti barang orang, orang dah tak ada, macam mana nak taubat. Tu semua kena belajar. Adakah bertaubat itu menjanjikan dia tidak akan mengulangi dosa ataupun bagaimana? Yang dikatakan taubat nasuhah itu bagaimana? Adakah orang yang bertaubat ni dia berubah jadi malaikat sehingga tidak ada nafsu dan gangguan syaitan lagi dalam tubuh badan dia? Tidak. Dia tetap manusia. Maknanya nafsu dan syaitan akan berusaha lebih giat untuk mengajak dia kembali kepada dosa-dosa dia yang dah diampunkan oleh Allah. Baik. Jadi tiap-tiap daging yang haram, kata Nabi. Jadi kita usahalah di sini, khususnya suami ataupun ketua keluarga yang keluar rumah mencari rezeki. Kena ingat, jangan kita berusaha mencari rezeki dengan jalan yang haram. Kerana itu yang nak diberi makan minum pada anak bini kita. Itu yang kita nak makan besok. Itu yang kita nak bagi anak bini kita makan. Kata ulama, meskipun anak bini kita tak tahu, akan ada kesan dia juga dalam diri dia. Meskipun dia tak tahu duit itu daripada duit haram. Suami dia kata okey, suami dia kata dia gaji dia bukan duit apa. Tapi rupa-rupanya duit haram. Tetap ada kesan yang tak elok pada diri dia dan anak-anak dia. Na'udzubillah. Maka hati-hati dalam usaha mencari rezeki ini. Tu satu. Nanti di hari kiamat, satu tu janjian Allah. Darah daging yang terbit daripada sumber yang haram ni, Nabi kata neraka lah yang terlebih utama. Maknanya syurga bukan. Selepas habis dosa-dosa dia, daging-daging yang haram tadi dibakar oleh Allah, tak tahu berapa ribu tahun. Ini kalau tak ada dosa lain lah. Ini kalau tak ada dosa lain. Adakah kita ni buat satu dosa je?
Dosa makan haram lain, dosa tengok benda haram lain pula cas dia. Dosa dengar benda haram benda lain, dosa tutur benda haram benda lain. Jangan kita ingat azab neraka tu kira langsam dah. Dia bukan kira langsam. Kira langsam lah. Macam bayar saman. Berapa tu cikgu? Saya merah tak pasang, nombor pelik kecil. Apa lagi? Potong double line. Apa lagi langgar apa? Kira langsam berapa ni? Tak. Satu dosa, satu jenis azab dia. Bayangkan. Bayangkan dosa mengumpat nak kena hadap azab, mengumpat nak kena azab, azab berdengki nak kena, azab sangka jahat nak kena, azab tengok benda haram kena lagi, azab dengar benda haram kena lagi, azab langkah kaki tempat haram lagi, azab tinggal solat lain, azab tinggal puasa lain, azab tinggal apa lagi? Menuntut ilmu lain, azab derhaka mak ayah lain, azab derhaka pada suami lain, azab tak tunaikan tanggungjawab pada anak bini lain. Na'udzubillah. Banyak kita nak kena hadap besok. Jadi perjalanan akhirat ni bukan perjalanan yang main-main. Akhirat tu bukan cerita main-main. Makna satu tempat yang sangat menakutkan, sangat menggerunkan, sangat merisaukan, membimbangkan bagi orang yang faham, orang yang nampak. Dia pun bagi orang yang dibutakan hatinya oleh Allah, mereka menganggap akhirat ni benda yang mudah, urusan yang mudah. Sebab tu mereka tidak terfikir pun, tidak ada kerisauan pun tentang bagaimana nanti nak kembali kepada akhirat. Dia tak ada risau. Sebab pada dia akhirat ni benda mudah-mudah. Bagi orang yang dah tahu, dia risau. Macam mana nak jawab satu-satu? Dosa aku pun banyak. Macam mana nak pikul dosa isteri pula? Nak pikul dosa anak-anak pula? Nak pikul dosa orang lain pula? Begitulah. Ini contoh makan haram. Kecuali dia bertaubat, bersungguh-sungguh. Macam mana kita nak taubat daripada dosa makan benda haram? Yang pertama, niatnya bertaubat mesti kerana Allah. Sungguh-sungguh dia bertaubat, nak kembali kepada Allah tadi kerana Allah, nak mendapatkan redha Allah. Dia nak bertaubat kerana nak mencari redha Allah, moga Allah redha pada diri dia. Dia bertaubat kerana nak menegakkan atau menunaikan kewajipan. Sebab taubat ni hukumnya wajib. Taubat ni hukumnya wajib, sahabat, bukan sunat. Taubat hukumnya wajib, bukan sunat. Berapa ramai di kalangan kita yang tak tahu taubat tu sebenarnya apa. Jadi macam mana kita nak mengaku kita dah lepas fardu ain? Padahal taubat ni fardu ain. Taubat fardu ain untuk laki-laki, perempuan yang muslim, fardu ain. Tapi kita pun tak tahu apa syarat dan rukun taubat. Maknanya tak lepas lagi fardu ain. Jangan kita ni tertipu dengan perasaan sendiri. Konon-konon ni dah lepas fardu ain, tak payah belajar fardu ain. Fardu ain ni tak habis lagi kita ngaji, tak habis lagi kita fahamkan. Baik, itu yang pertama, taubat tadi kerana Allah. Bukan dia taubat tadi kepada Allah, bukan dikembali kepada Allah kerana bala yang menimpa diri dia. Contohnya dia jatuh sakit, ataupun perniagaannya jadi muflis. Kerana itu dia taubat kepada Allah, tak ikhlas namanya, Allah tak terima taubat dia. Dia kembali kepada Allah bukan dengan sebab takut kepada Allah, tak, sebab bala yang menimpa diri dia. Boleh faham tak? Maksudnya kalau tak berlaku peristiwa tu pada diri dia, dia tak akan kembali kepada Allah. Dia nak kembali kepada Allah tu sebab bala tu. Sebab bala tu, bukan sebab takut kepada Allah, tak, sebab bala yang menimpa diri dia tu, sebab kerugian tu, sebab kemuflisan tu, sebab sakit itulah dia nak kembali kepada Allah. Tidak ikhlas dia dalam taubat. Maksudnya orang yang ikhlas ni tak nanti sakit, tak nanti bala, dia memang nak kembali kepada Allah sebab takutkan Allah, takutkan azab Allah, kerana nak menjunjung kewajipan. Dia bukan taubat sebab bala.
bukan sebab bala tu. Maknanya kalau dia taubat sebab bala, maknanya dia bertaubat bukan kerana Allah. Kerana Allah, dia taubat kerana bala, bukan kerana Allah. Nampak tak tu? Kemudian apa lagi? Menyesal dan menghinakan dirinya sungguh-sungguh dengan Allah. Menyesali. Menyesal ni sifat hati, bukan lidah. Walaupun lidah kita kata, ya Allah, aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal. Sebenarnya dalam hati tak ada pun penyesalan. Dalam hati tak ada penyesalan pun, cuma di lidah je. Ya Allah, aku menyesal, aku menyesal. Hatinya dengan senang, hatinya dengan tenang, hatinya tak ada rasa berdosa bersalah pun. Ni menyesal. Tu nak lahirkan penyesalan tu bukan senang. Nak terbitkan rasa sesal dalam hati tu bukan boleh buat-buat. Menyesal. Kita menyesal. Makna nak menghasilkan penyesalan tu. Kenapa dia boleh menyesal? Kerana hilang ketaatan kepada Allah. Dia menyesal sebab hilang taat kepada Allah. Sebab taat ni benda bernilai. Taat ni benda berharga. Tiba-tiba hilang daripada diri dia. Itu yang dia sesal. Aku sesal, ya Allah, tak patuh perintah Kau. Aku sesal, aku menyesal sebab aku langgar undang-undang Kau. Sebab aku khianat nikmat Kau. Sebab tak peduli arahan Kau, ya Allah. Aku sesal, aku menyesal. Menyesal sungguh-sungguh. Tu tadi kata hati. Taubat ni hati, bukan lidah. Meskipun mulut dia diam, tapi benda-benda tadi tu ada dalam hati dia. Yang pertama, kerana Allah. Yang kedua, dia menyesal sungguh. Menyesal sungguh. Dia tengok banyak Allah tolong dia selama ni. Allah bantu, Allah bagi nikmat, bagai-bagai. Tapi dia lupa kepada Allah. Dia langgar perintah Allah. Dia melawan Allah. Kemudian dipandang diri dia lemah, dhaif. Sangat-sangat dhaif, sangat-sangat lemah, sangat-sangat kerdil, sangat-sangat tak kuat. Digigit semut pun tak tahan, gigit nyamuk pun tak tahan, kena tampar tumbuk di orang pun tak tahan. Gigit di binatang buah pun tak sanggup. Bagaimana nak hadapi azab yang Allah siapkan? Lebih-lebih lagi dah tak akan sanggup. Daripada situ timbul menyesal. Ya Allah, menyesal aku. Takut aku, ya Allah, takut. Aku ni lemah, aku ni dhaif, aku takkan sanggup. Aku tak sanggup, ya Allah, nak menerima azab yang Kau dah siapkan. Jadi nak kembali balik. Taubat ni mana? Nak kembali balik kepada taat. Bila kita buat maksiat, maknanya kita dah menyimpang jalan lain. Dah tak ikut jalan yang utama dah. Kita dah masuk simpang lain, pergi lorong lain. Jadi taubat ni maknanya kembali, U-turn balik. Supaya duduk balik kat jalan asal tadi. Kemudian apa lagi? Dia azam untuk tidak ulang segala jenis dosa. Bukan berazam untuk tidak makan haram saja. Azam untuk meninggal segala jenis maksiat. Ada berani? Ada berani? Kalau azam untuk tinggal makan haram tapi boleh buat benda haram yang lain, makna ada jalan. Berasa macam mudah. Makna mulai hari ni aku takkan buat benda haram, aku takkan makan benda haram dah. Tapi dia nak berjudi, ataupun dia nak berzina ke, dia nak tengok benda haram ke, dia nak mengumpat ke. Nampak tak? Azam untuk tidak mengulang dosa tadi, minum apa tadi, makan haram, dan azam untuk tidak buat sebarang jenis dosa maksiat zahir ataupun batin. Ingat senang taubat ni. Ingat senang taubat ni. Boleh istighfar, astagfirullah, taubat dah. Nak kena pencen semua, cuci tangan semua. Kalau dia taubat daripada minum arak, bukan sahaja dia azam untuk tidak ulang minum arak sampai dia mati, bahkan dia kena azam sungguh-sungguh dia takkan sentuh segala benda maksiat sampai dia mati. Mengumpat, berdengki, tengok benda haram dengan benda haram, buat benda haram, tak ada, tak nak dah. Cuci tangan habis.
Senang ke susah? Oh, susah. Mikir banyak kali kalau berhenti minum arak tapi boleh judi ke, okey sikit, maknanya ada jalan lain. Ini nak kena berhenti semua, setan datang ganggu. Tak payahlah kau, muka kau ni malam ni sekarang kau bertaubat, bagi besok kau dah cari balik, kata dia. Tak payahlah, kita pula tak ada ilmu. Tak jadi. Tak jadi. Oi, rasa aku belum kuat nak tinggalkan semua ni. Tu setan ada tu. Padahal tak mustahil dia akan mendapat taufik daripada Allah. Bila Allah dah bagi pertolongan, mustahil ke dia berhenti daripada segala jenis dosa? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Tapi syaitan meragu-ragukan supaya kita tak jadi taubat, supaya kita tangguhkan taubat lagi. Nanti belum kuat lagi nak tinggal. Ingatkan taubat ni pencin minum arak aja, rupa yang lain pun kena letak jawatan juga. Berat ni. Tak boleh jadi. Nampak? Siapa kata taubat ni senang? Sebab tu Imam Ghazali kata aqabatut taubat. Gunung taubat. Isyarat kepada apa tu? Susah nak taubat. Orang yang tak tahu dia kata senang je taubat ni. Siapa kata senang? Imam Ghazali kata susah taubat ni. Kan senang taubat. Bukan istighfar taubat lah. Astagfirullah. Dalam hati ingat duit. Astagfirullahaladzim. Petang nak pergi pantai dalam hati. Taubat. Tu taubat ke tu? Itu zikir sahaja, yang menggugurkan dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar tak gugur macam tu. Yang menggugurkan dosa besar ni taubat nasuha, taubat yang melengkapi syarat dan rukun tadi. Taubat yang macam tu je yang gugurkan dosa besar. Adapun zikir yang kita baca, astagfirullah tu zikir, menggugurkan dosa kecil. Dosa besar tak gugur. Dosa besar tak gugur. Ni maksiat hati dosa besar, sahabat. Ujub, riya, takabur, dosa besar, bukan dosa kecil. Jangan kita ingat takabur, dengki ni dosa kecil. Bila ambil wuduk besok dia jatuh, bila sujud lama dia jatuh. Dah, maksiat hati ni dosa besar. Ramai yang anggap dengki tak apa, nanti kan ambil wuduk habis. Nabi dah kata dalam satu hadis, orang yang solat 5 waktu tu suci daripada dosa dah. Ibarat seperti mandi di dalam sungai di hadapan rumahnya. Sungai yang airnya deras. Mandi 5 kali sehari, tidak ada daki yang akan timbul terbit pada diri dia. Begitulah solat. Itu solat 5 waktu, membersihkan dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar wajib bertaubat mengikut syarat dan rukun. Ingat senang. Astagfirullah. Hatinya tak ada. Hatinya tempat lain. Hatinya tak ada penyesalan. Dia kena hinakan diri dia, ngaku dosa dengan Allah, ngaku maksiat dengan Allah, ngaku keji dengan Allah. Kena rendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kena cela diri dia. Aku ni bengap ya Allah, aku ni bodoh ya Allah, aku ni tak berakal ya Allah. Kau beri akal tapi aku tak gunakan akal ni untuk cari jalan bagaimana nak taat kepada Engkau ya Allah. Bodohnya aku ya Allah, aku mengaku aku bersalah, ampunkan aku. Ada yang macam tu? Kalau tak ada, tak ada. Bukan taubat lah tu. Tu namanya lakonan. Nampak tak? Kena hina diri. Ini kita nak hina diri. Cakap bodoh marahlah. Bukan bodoh, aku tak pandai je. Payah nak ngaku bodoh. Macam mana nak hina diri dengan Tuhan? Masih ngaku bijak, masih ngaku pandai. Aku ni jahat, tapi nak banding orang lain, dia lagi jahat daripada aku lagi. Macam mana? Makna masih ada sombong.
Tawaduk ni makna meletakkan diri serendah-rendah tempat. Tak ada dah orang yang paling rendah melainkan kita lah. Perasaan dalam hatinya tu, meskipun dia orang baik, dia orang mulia, tapi hatinya rasa macam tu. Pernah saya dulu waktu di sana, adalah satu guru ni, dia kata, Muhammad, kamu jangan sekali-kali merasakan diri kamu tu lebih baik, lebih mulia daripada anjing babi lagi. Mereka tak buat dosa macam kau buat. Anjing babi tu tak buat maksiat macam mana yang kau buat. Dia tu tak berakal tapi tak buat maksiat dengan Allah. Tapi kau waras, kau saja langgar hukum Allah. Berat nak terima. Tapi bila fikir, ya tak dia juga. Dia anjing babi, dia tak berakal, tapi dia tak langgar hukum Tuhan. Meskipun dia tak waras, tapi dia tak langgar hukum hakam Tuhan. Tapi kita yang waras, kita langgar. Kita tak pedulikan firman Allah, tak pedulikan suruhan Allah, tak pedulikan larangan Allah. Bukankah waktu tu hina daripada binatang lagi? Tapi orang yang tak boleh, tak ada sifat macam tu, payahlah nak tawaduk, nak rendah diri. Masih mengaku mulia lagi. Mulia apa? Buat dosa, buat maksiat. Mulia apa? Allah bagi nikmat, kita khianat. Mulia apa? Khianat. Jadi tawaduk tu sifat terpuji. Payah tu. Nak merendah diri tu payah. Sebab nafsu kita suka memuji-muji diri. Sebab tu tabiat kita ni suka dipuji, takut dicela. Tu nafsu. Nak lawan tu payah. Nak terbalikkan tu. Banyak benda kita nak kena repair. Banyak benda kita nak kena repair rupanya. Ingat body je kemai, sampai ke henjing-henjing dalam piston apa benda, rodong habis jahanam habis dah. Kalau tak ngaji, okey saja lah. Kalau tak ngaji, baik je orang lain yang rosaknya. Tu rosak, sianu rosak. Oh, semua orang rosak. Kita okey-okey je. Main ngaji. Baru nampak siapa diri kita. Barulah tak ada masa nak cari rosak orang. Kita yang suka repair orang ni sebab kita nampak orang rosak, kita tak rosak. Sebab tu kita tak peduli nak repair diri kita, sebab kita rasa kita betul dah. Orang yang sibuk nak repair diri ni sebab dia dah nampak rosak-rosak yang ada dalam diri dia, dalam hati dia. Sebab tu dia tak ada masa nak repair orang lain. Kita ni banyak masa nak repair orang, tak ada masa nak repair diri sendiri. Sebab bukan tak ada rosak, tak nampak rosak. Mari belajar, baru nampak rosak tang mana. Nak merendah diri pun payah kita. Nak ngaku hina, nak ngaku bodoh, nak ngaku bebal pun payah. Macam mana? Ya Allah, aku ni bebal, sebebal-bebal manusia akulah. Akulah manusia hamba kau yang tak pernah guna otak, ya Allah. Boleh? Tak sanggup tu. Hina sangat pula macam tu. Dapat pula orang ada pelajaran tinggi, dapat pula orang ada kaya-gaya, pelajaran tinggi, ada PhD, doktor, master. Nak hina diri? Payah. Kat luar-luar semua orang puji-puji, kata pandai, bijak, bagus. Tiba-tiba nak hina, akulah yang paling bebal, ya Allah. Payah. Sebab makanan kita puji-pujian. Tu nak kena taubat, nak kena ada hati macam tu. Maknanya selagi ada kesombongan dalam diri kau, macam mana kau nak taubat? Sedangkan kau nak minta Allah ampunkan kau, tapi dalam masa yang sama kau sedang buat dosa dengan Allah. Mana tadi takabur tu? Kau merasakan diri kau ada kemuliaan, bukankah itu sombong? Sambil-sambil nak minta ampun dengan Allah, sambil-sambil itu ada sombong. Allah tak tahu ke ada sombong dalam hati kita? Tahu. Dan macam mana Allah nak mengampunkan dosa kita dalam masa yang sama Allah nampak, Allah lihat dalam hati kita ada sombong? Kau nak taubat tapi kau sombong, macam mana? Sebab tu benda dalam taubat tu di antaranya pengisiannya apa tadi? Menghinakan diri. Jangan ada rasa kemuliaan walau sikit pun dalam hati kita. Kemudian tadi tu menyesal takkan ulang sampai bila-bila.
azam, ya Allah, kalau benda ni ada depan mata pun aku takkan jamah, aku takkan sentuh, aku takkan buat. Meskipun orang tak nampak, meskipun aku mampu nak buat, aku takkan sentuh, ya Allah, aku azam. Sebab apa tu? Memang pada adat mustahil kita tidak akan melakukan maksiat. Sebab kita manusia. Tapi menjadi syarat untuk membuktikan yang hati kita memang bulat nak kembali kepada Allah. Memang bulat nak meninggalkan maksiat. Sebab tu dia jadi syarat tadi tu. Aku tak berhenti daripada benda ni, dan aku azam takkan buat sebarang jenis dosa dan maksiat, ya Allah. Nak tengok betul ke tidak yang dia ni nak tinggalkan semua maksiat, ataupun dia hanya nak tinggalkan separuh je maksiat, separuh lagi nak buat lagi. Manalah tu kau nak minta ampun, rupa-rupanya kau nak minta ampun yang ni kau nak buat lagi. Tak dapat lah macam tu. Maknanya ada sayang lagi dengan maksiat tadi tu. Nafsu dia bisik dalam hati, takkan nak kena tinggal semua. Beratlah macam ni, nak kena tinggal semua. Nantilah tangguh, tak jadi. Lusa nantilah nak pergi, kebetulan minggu depan nak pergi lah ni, nak pergi umrah. Nanti nak taubat kat Mekah lah. Mekah ni afdal. Ataupun dalam raudhah nanti aku nak taubat. Kau dalam raudhah pun nafsu akan ikut kau. Kau dalam raudhah pun nafsu akan ikut kau masuk raudhah. Nak taubat, sayang, takkan nak kena tinggal semua. Aduh, yai. Nantilah, rasa macam cadang tahun depan nak datang lagi sini. Tangguh tahun depan pula. Nak taubat lagi, dia datang lagi. Sebab tu kena ada ilmu macam mana nak pintas bisikan tu, supaya dapat taufik nak taubat juga. Nampak tak? Imam Ghazali ajar, ada lah dalam kitab ni. Macam mana nak tolak bisikan macam tu, macam mana nak pancung bisikan-bisikan macam tu, supaya kita kuat juga nak bertaubat. Memang pada adat mustahil, kita ni manusia, mana mungkin takkan buat maksiat. Tapi Allah nak tengok bulat tak hati kau nak tinggal, ataupun kau ni berlawak-lawak saja, konon-konon je menyesal. Rupanya kau menyesal separuh, yang lainnya kau nak buat lagi. Maknanya tak sidik lah hatinya. Tak sidik, tak benar. Hatinya tidak benar lagi nak bertaubat. Tu syarat nak taubat, sidik, hati yang benar. Tanda-tanda hatinya benar nak kembali kepada Allah, dia azam akan tinggalkan semua. Itu menunjukkan hati dia bulat dah. Ni bukan bulat, lonjong separuh. Okeylah, menyemagat tak mau dah. Tapi dedah aurat tu nak buat lagi, dedah aurat nak buat lagi. Semayang tengoklah, yang rasa rajin buatlah. Majlis ilmu, tinggal majlis ilmu pun biar dulu. Tak dapat tuan-tuan. Sebab itulah ulama besar belajar, tuntut ilmu. Tuntut ilmu, kita kerah kepala, degil. Belagak pandai, mengaku faham dah semua. Ulama ajak mengaji, sombong. Dahlah kita ni bebal, sombong pula dah tu. Kita ni jenis bebal, lepas tu sombong. Ulama nak tunjuk, kita tak mau, tapi buatnya salah. Sebab tu selagi ada sifat bebal sombong ni, bodoh sombong ni, kita tak akan jadi baik sampai bila-bila. Kita takkan boleh nak ubah kita punya nasib tadi tu. Tak boleh nak ubah, nak jadi orang yang lebih dekat dengan Allah, lebih betul amal, takkan boleh. Nak bersihkan hati, takkan boleh selagi ada sifat bodoh sombong dalam diri kita. Kalau orang kata mari belajar fardu ain jangan tinggal. Alah, fardu ain tu budak-budak lah ustaz. Ayu ni umur dah macam ni, takkan nak ngaji fardu ain. Tafsir lah, hadis. Hebat, bangga bawa kitab tafsir. Hadis 40, yang ni hadis apa pula, Bukhari, Muslim, ni sunnah Nabi Daud. Rukun taubat pun tak tahu. Rukun taubat pun tak tahu.
Macam mana kau nak kejar ilmu yang fardu kifayah, yang fardu ain ni pun kau tak tahu. Mana? Jadi ulama pesan tu ingat, ikut je lah. Janganlah buat bebal bodoh sombong gitu je. Tak peduli. Konon pandai, konon dah faham, konon dah reti. Tapi cara buatnya salah. Kalau reti, kenapa cara buatnya salah? Kalau dah reti, cara buatnya mesti betul. Kenapa cara buatnya salah? Kenapa masih salah dalam bertaubat? Kata dah pandai, kenapa salah taubat? Habis. Tu cara tadi. Kemudian apa lagi tadi? Ini taubat daripada dosa makan haram tadi dia kena taubat azam, takkan makan benda haram selama-lamanya, takkan sentuh walaupun ada peluang, walaupun orang tak nampak, walaupun duduk seorang diri, dia takkan sentuh makan haram, benda haram, ataupun dia akan tinggalkan pekerjaan dia yang haram tu. Dia akan tinggalkan. Dia tak nak dah terlibat dengan pekerjaan yang haram. Dia taubat, dia tinggalkan. Kemudian berazam untuk membuat segala amal kebaikan. Azam untuk membuat segala amal kebaikan. Orang yang betul taubat ni cukup syarat rukun ni. Bila Allah terima taubat dia, bila hatinya dah bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, dia akan rasa lain dalam diri dia. Dia akan rasa lain, hatinya rasa lapang selapang-lapangnya, rasa seronok, akan rasa ringan tubuh badannya, melonjak-lonjak nak buat amal soleh. Tu. Dan seandainya datang bisikan untuk mengajak dia membuat maksiat, dia akan memikir banyak kali. Dia akan rasa takut dengan bisikan tu. Sebab apa? Hatinya dah bersih. Hatinya dah bersih. Allah dah bersihkan hati dia. Dah kembali kepada fitrah pada hati dia. Bersih dah. Sebab tu bila ada bisikan nafsu syaitan datang mengajak dia membuat maksiat, dia akan jadi takut. Dia takut. Sebab apa tu? Bukan buat-buat tu. Sebab hati dia tadi dah bersih. Tapi kalau kita kata dah taubat, dah menangis, dah melalak, dah meraung, bila datang je bisikan setan, kita terus on aja. Tak ada rasa berdosa, tak ada rasa bersalah, tak ada mikir banyak kali. Itu tanda-tanda taubat kita tak sah. Itu tanda-tanda taubat kita tidak sah. Tanda Allah tak terima taubat kita. Jadi orang yang Allah terima taubatnya ada tanda. Itu di antara tanda. Kata ulama, dia akan rasa seronok nak buat ibadat, dia akan rasa takut, risau, bimbang nak ulang balik walaupun dosa kecil. Dia risau nak buat. Dan satu lagi syarat, dia tidak akan mengulangi dosa tu dengan sengaja. Faham tak dengan sengaja? Dia tidak akan ulang dosa ataupun membuat sebarang jadi dosa dengan sengaja, dengan maksud setiap kali datang bisikan nafsu syaitan mengajak dia membuat benda yang dibenci oleh Allah, dia akan berperang sehabis-habis. Dia akan perang habis-habisan. Dia tidak akan menyerah dirinya bermudah-mudah. Faham tak tu? Maksudnya apabila datang bisikan contohnya datang bisikan tadi mengajak dia ni supaya minum arak. Padahal dia dah taubat, dah cukup syarat rukunan tadi, dah menyesal begini. Tiba-tiba besok lusa datang balik bisikan daripada syaitan ajak dia mengulangi perbuatan minum arak ataupun makan benda haram ataupun macam-macam lah. Dia akan berperang, dia akan lawan, dia akan ingatkan azab-azab Allah, dia akan ingatkan kelebihan taubat, dia akan ingatkan kelebihan sabar, menahan diri daripada mengulangi. Kemudian dia akan berusaha menyibukkan dirinya supaya tidak pergi ke tempat-tempat tu untuk dia minum arak. Dia akan usaha menjauhkan dirinya daripada kawan-kawan yang menjadi asbab yang boleh menarik diri dia kepada minum arak tadi. Bukan dia menjauhkan diri sebab mencela, menghina kawan-kawan, bukan. Jaga baik-baik. Dia menjauhkan diri daripada kawan-kawan tadi bukan dengan sebab merasakan diri dah mulia daripada kawan-kawan yang minum arak, bukan. Dia menjauhkan diri kerana takut yang diri dia ni, sebab dia tahu dia ni sangat-sangat lemah, sangat dhaif, dan dia akan boleh mengulangi benda tu bila duduk di situ. Jadi dia jauhkan diri bukan dengan sebab menghina, memandang rendah kawan-kawan yang masih minum arak lagi, berjudi, dah. Sebab dia takut dirinya tu. Sebab dia tahu aku tak kuat. Sebab tu aku jauhkan diri. Bukan sebab merasakan aku dah baik, dah mulia. Korang ni orang jahat, minum arak, berjudi, orang hina, dah, bukan.
Aku jauhkan diri, aku tak campur sebab aku tahu yang diri aku sangat lemah, sangat dhaif. Aku pasti akan buat. Aku tak kuat lagi. Itu. Jangan kita meninggalkan kawan-kawan kita yang buat dosa maksiat tadi kerana merasa diri dah mulia lebih daripada dia. Jangan. Itu tipu daya. Itu nafsu. Itu syaitan. Jangan. Itu meninggalkan, menjauhkan diri pada kawan-kawan tadi bukan sebab aku dah mulia daripada dia dah. Sebab aku tak kuat. Aku tahu diri aku. Aku kenal aku siapa. Aku tahu nafsu aku bagaimana. Bukan tak pergi, tak jumpa korang sebab aku baik dah. Bukan. Sebab aku tak kuat lagi. Tak kuat lagi. Nampak tak? Jadi selepas dia berperang, dia buat sebab lah. Dia buat sebab-sebab agar melekakan diri dia daripada mengulangi dosa itu. Dia mancing ke ya tuan? Mancing. Tak, kau ni tak pernah mancing-mancing. Lah. Orang nampak dia mancing. Tapi nisbah dia tu ibadat tu. Nisbah dia tu ibadat tu, pahala dia tu. Sebab apa? Usaha dia menjauhkan diri daripada maksiat. Nampak tak? Sebab tu kita ni kena sangka baik dengan orang tu. Kadang-kadang kita nampak orang tu duduk saja, rupanya dia sedang ibadat. Nampak tak? Kita tahu dia sedang mancing sebab apa? Dia mancing sebab dia mengelakkan diri daripada kawan-kawan yang suka mengumpat. Bukankah tu dah ibadat dia? Kita kata buang masa, dah dapat dosa kering kita. Dah dapat dosa kering kita sangka jahat pada orang lah. Sebab tu lah Nabi suruh kita ni banyak sangka baik. Jangan kau tengok zahirnya kau turun menghukum. Sebab kita tak tahu orang tu tengah buat apa. Jangan sambil dia pegang joran dia astagfirullah ya Allah nyesal. Sebab tadi taubat bukan ibadat tubuh badan, betul? Taubat ibadat hati. Sambil itu kita nampak dia mancing, rupanya sedang bertaubat kepada Allah rupanya. Macam pernah satu cerita, dia tengok orang tu main layang-layang, dia kata gila orang ni. Pada pagi sampai petang main layang. Rupanya sedang berzikir dia. Kan kedapat dosa kering tu tak pasal-pasal. Sangka baik. Kalau betul dia buang masa, itu urusan dia dengan Allah. Kita sangka baik, kita dah dapat pahala. Contohnya macam tadi lah. Kalau aku tak buat aktiviti ni, aku akan jumpa kawan-kawan aku balik. Maka mulai sekarang aku nak buat hobi baru, aku nak pergi mancing lah. Tak nak campur dah. Tak nak sebab aku tak kuat. Jadi tu maknanya itu usaha dia untuk apa tadi? Untuk tidak kembali kepada maksiat. Nisbah dia tu dengan Allah, dia ibadat tu. Dia sedang ibadat tu. Dia boleh menyelamatkan diri dia daripada tempat maksiat dengan cara yang macam tu. Dia sibukkan diri dia supaya dia lupa daripada nak membuat benda-benda itu. Jadi di sisi dia ibadat, sisi dia pahala. Allah. Tu dia. Ni. Jadi bila dah cukup syarat taubat, contohnya tiba-tiba sampai satu tahap dia jatuh juga selepas daripada dia berperang bersungguh-sungguh. Adakah dengan sebab dia meminum arak balik tadi tu, selepas daripada berperang bersungguh-sungguh, makna bersungguh faham bersungguh? Maknanya pantang menyerah, maknanya bukan sekali dua. Dia lawan, dia buat begini, dia buat begitu, agak tiba-tiba tak dapat taufik daripada Allah. La haula wala, jatuh juga dia. Terminum juga dia. Adakah membatalkan taubatnya yang dulu? Tidak. Dosanya yang dulu tu dah diampunkan oleh Allah dah. Maknanya dia baru mengulangi dosa yang baru, dan wajib pula dia bertaubat daripada dosa yang baru tadi, pun mengikut syarat dan rukun juga. Adakah dia termasuk dalam golongan orang yang bermain-main dengan taubat? Tidak. Tak masuk. Tapi setan tadi dia bisik. Dia kata, kau ni kan kau dah taubat, besok ulang balik. Tak payahlah. Muka kau ni aku kenal lama dah. Kau tak payah nak buat konon-konon baik dah. Dia pandai psycho setan ni. Setan ni dia pandai psycho. Dia ada ilmu banyak. Dia ngaji. Kita tak ngaji. Ingat setan tak ada datang kuliah
Setan datang, tapi bukan dia nak beramal, nak tahu rahsia. Oh, ini rahsia. Oh, ini kelemahan ni. Siap kau. Bukan dia dengar Minhajul Abidin ni, setan tu nak beramal kan ni, setan nak taubat tu kan. Dia tahu, oh, siap kau kacau. Supaya kau tak akan berazam nak taubat, aku akan psycho kau. Kita ni dengar orang nak taubat lah. Semangat ni dengar ni. Malam kan kita pun bangun dah pukul 3 pagi nak taubat. Syaitan dah standby dah. Tak payahlah, kau muda lagi. Nafsu tengah macam ni, nak tinggal benda haram semua. Apa kau ni? Dah tua lain lah. Ni muda lagi, sihat lagi, peluang banyak lagi. Lepas tu kan kau minggu depan, tahun depan kau nak pergi haji umrah, nanti sana dah. Situ lagi afdal, lagi banyak pahala taubat. Lagi satu, kau ni jenis kau ni aku lah, aku tak jamin lah kau ni. Kalau kau ni kan, kau malam ni kan kau menangis-nangis taubat, besok kau ulang balik. Percayalah cakap aku, katanya setan tadi. Kita pun tak ya juga tak jadi nak taubat. Jangan main-main tau. Jangan main-main. Susah kecuali dapat taufik daripada Allah. Itu tak mustahil lah. Kata Imam Ghazali, pedulikan bisikan tu. Kata Imam Ghazali, pedulikan bisikan tu. Itulah bisikan syaitan yang nak meragu-ragukan kamu supaya kamu tidak bertaubat kepada Allah. Kerana kalau kamu bertaubat, pasti Allah akan membersihkan diri kamu daripada dosa. Sebab tu setan ni dia meragu-ragukan supaya kau tak jadi taubat. Setan bisik apa tadi? Setan kata tak payah taubat, esok lusa kau akan ulang balik, kata setan. Nanti kau dah masuk dalam golongan orang yang bermain-main dengan taubat, katanya setan. Kita pun tak belajar, jadi kita termakan bujuk lain. Kata Imam Ghazali, dah. Setan kata besok lusa kau akan ulang. Siapa yang terlebih mengetahui benda yang akan datang? Setan tadi kata esok lusa kau akan ulang balik. Adakah setan tahu benda yang akan datang? Esok lusa tu bukan akan datang. Adakah setan tahu yang esok lusa kau akan ulang balik maksiat? Adakah setan tahu? Setan tak tahu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang akan datang melainkan Allah. Tidak mustahil, kata Imam Ghazali, tidak mustahil seandainya kau diberi taufik oleh Allah, kau akan boleh meninggalkan segala jenis dosa maksiat tu selama-lamanya. Meskipun kau bukan Nabi, kau bukan Rasul, tapi bila kau mendapat taufik daripada Allah, kau takkan ulang sampai bila-bila. Sebab tu kau kena harap dengan Allah. Mustahil lah. Ni, sekarang ni, zahirnya, kenapa kita tak buat maksiat ni? Sebab dapat taufik daripada Allah. Berapa jam dah kawan-kawan ni duduk dalam majlis ilmu? Berapa jam dah? Bukankah tu taufik daripada Allah? Kalau Allah Maha Kuasa bagi kita taufik seminit, 2 minit, setengah jam, 1 jam, adakah mustahil Allah nak bagi 24 jam? Adakah mustahil Allah nak bagi sepanjang waktu? Jawabnya tidak mustahil. Tidak mustahil, itu urusan Allah. Kan masuk dalam perkara mungkin yang harus bagi Allah. Taufik ni perkara mungkin, bukan mustahil bagi Allah. Nampak tak? Jadi Imam Ghazali kata, fikir kamu tu, harap dengan Allah, sangka baik dengan Allah, kau akan dapat kekuatan nak taubat. Daripada kau memikirkan bisikan syaitan tadi, kau akan termakan dan kau takkan jadi bertaubat. Besok kau nak taubat, dia datang bisikkan benda yang sama juga, dan kau takkan dapat bertaubat sampailah kau mati. Sampailah kau mati, kau takkan dapat taubat apabila kau melayankan ataupun termakan dengan bisikan syaitan tadi. Imam Ghazali kata, bertaubat saja, sangka baik dengan Allah, tidak mustahil Allah akan memberi taufik kepada kau sepanjang-panjang waktu dan kau tidak melakukan maksiat. Dan barangkali, katanya Imam Ghazali, ini benda-benda yang kita nak kena ingat supaya ada kekuatan taubat. Barangkali malam ni kau bertaubat sebelum kau mengulangi dosa yang akan datang, boleh jadi nyawa kau diambil oleh Allah, maka matilah kau dalam keadaan bersih daripada dosa. Maknanya kau berjaya juga. Kau mati dalam keadaan kau tak bawa dosa.
Tak mustahil. Boleh jadi akan datang kau akan buat maksiat, tapi boleh jadi juga sebelum kau terjatuh di dalam maksiat yang akan datang, nyawa kau diambil oleh Allah, maka matilah kau dalam keadaan tidak ada dosa. Dalam keadaan dosa kau yang silam ni, yang belas tahun, puluh tahun ni dah diampunkan oleh Allah. Berapa besar punya untung? Berapa besar punya untung kalau dia tak jadi taubat tadi contohnya. Kalau dia tak jadi taubat, maknanya dosa-dosanya yang belas tahun, puluh tahun tu masih ditanggung lagi. Sebab tak taubat. Bayangkan kalau dia mati membawa lah segala dosa. Jadi berjayalah syaitan, berjayalah nafsu dalam melengah-lengahkan dia bertaubat. Akhirnya orang ni tadi mati membawa segala dosa. Berjaya setan. Dia punya psycho dia. Dia psycho. Dia kata tak payahlah, kau tak boleh, kau tak kuat, kau tak mampu, nanti kau ulang balik, nanti kau main-main dengan taubat, kata dia. Dah, Imam Ghazali kata, jangan ikut, jangan dengar. Yakin sangka baik kepada Allah, tak mustahil Allah akan memberi pertolongan kepada kamu. Dan tak mustahil barangkali sebelum kau ulang dosa kau yang lagi akan datang, boleh jadi datangnya ajal, mana kau mati dan kadang tak ada dosa dah. Dan barangkali kau akan diambil nyawa oleh Allah sewaktu kau sedang bertaubat kepada Allah tu. Allah ambil nyawa kau, maka matilah kau sedang menunaikan ibadat yang wajib di sisi Allah. Makna husnul khatimah, mati kau. Walaupun kau pendosa, penzina, peminum arak dah 10 tahun, penzina 10 tahun, barangkali waktu kau bertaubat sungguh-sungguh tadi, nyawa kau diambil oleh Allah, mati kau husnul khatimah. Mati kau tak ada bawa dosa, Allah ampunkan semua. Ini Imam Ghazali pesan. Ingatkan benda-benda ni, insya-Allah kita akan ada kekuatan nak bertaubat. Kalau tak ingatkan benda macam tu, kita akan sentiasa termakan pujuk rayu setan nafsu tadi yang mengatakan tak payahlah, nanti kau ulang balik, nanti kau main-main dengan taubat. Dah kan tadi dia letak syarat, jangan ulang dengan sengaja. Maknanya kalau selepas daripada berperang, berlawan, dia usaha, makna menjauhkan diri, terulang. Dia tak masuk dalam kata orang yang mempermainkan taubat dan tidak menjadikan taubat yang dulu terbatal. Dah, yang sudah-sudah. Maknanya malam ni dia bertaubat dah 70 tahun tak pernah sembahyang, minum arak hari-hari, berjudi, berzina tiap hari. Malam ni dia taubat sungguh-sungguh dengan Allah, cukup syarat rukun tadi, Allah ampunkan dah 70 tahun punya dosa tu. 70 tahun punya dosa tadi Allah bersihkan dah dia. Jadilah dia seperti bayi yang baru dilahirkan hala ni. Nampak tak ada? Jadi andai kata dia mati tak ada bawa dosa dah. Tapi kalau dia tak termakan pujuk rayu setan tadi, makna dosa 70 tahun tadi masih lagi melekat pada diri dia. Itulah sebenarnya tujuan setan tadi tu. Supaya kita ni mati bawa sebanyak-banyak dosa. Sebab tu bila nak taubat aja, saya yakin pasti akan datang bisikan-bisikan macam tu dalam hati kita. Semua orang lalui benda sama. Baik lelaki, baik perempuan, baik mengaji, baik tidak, bila nak taubat akan datanglah bisikan tu. Tak payahlah, nantilah, nanti kau main-main dengan taubat lah. Sama je. Sebab tu Imam Ghazali tunjukkan jalan begini. Alhamdulillah. Allah sajalah yang membalas budi baik. Alim ulama, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan ulama yang seumpamanya, kerana menunjukkan jalan bagaimana kita nak keluar daripada dosa ni. Tak siapa nak sembang dengan kita benda ni. Kalau kita tak mengaji, siapa nak sembang benda ni dengan kita? Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, siapa nak sembang dengan kita benda ni? Lepak tepi laut dengan kawan nak sembang, lepak tom jam nak sembang benda ni. Sambil-sambil main bola, lepas main bola nak sembang benda macam ni pasal taubat, minta ampun. Takkan ada. Sebab tu kata mari belajar. Dalam majlis ilmu tu ada petunjuk daripada Allah. Alhamdulillah. Nanti insya-Allah kan kita nak baca kitab ni nanti dekat kerubung kita nak baca. Kitab ni kan kita nak baca kat kerubung tu. Nanti jumpa tu bab taubat ni kat belakang tu. Insya-Allah. Azam nak ngaji sampai mati. Mudah-mudahan kita mati sebagai penuntut ilmu. Walaupun kita banyak dosa maksiat, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Sebab apa? Kita sedang berusaha nak berubah jadi baik. Mustahil kita nak jadi baik sekelip mata.
Dia mesti ada proses, betul. Jadi jatuh bangun tadi insya-Allah mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Ya Allah, sebab dia sedang usaha nak daki. Dan perbuatan itulah yang menjadikan Allah redha dengan hamba dia. Meskipun dia tak sampai ke puncak, tapi perbuatan dia jatuh bangun. Perbuatan yang macam tu menjadikan Allah redha dengan dia. Sebab Allah lihat dia bersungguh. Daripada seorang lagi jatuh bangun, patah balik dah. Aku tak nak dah. Putus asa. Yang ni tak dapat redha Allah. Tapi yang seorang tadi, meskipun dia mati dalam perjalanan nak mendaki, maknanya perbuatan yang macam tu menyebabkan Allah redha pada dia. Sebab dia mati dalam keadaan dia sedang bersungguh nak mendaki. Dia bukan mati waktu dia berpatah balik. Macam yang seorang tadi tu. Yang seorang ni lah daki 2-3 kali, tak boleh cuba, dia pun putus asa, patah hati, patah balik. Dia kata, kau dakilah seorang-seorang, aku tak nak dah, lemah dah aku, letih dah aku, tak boleh berjaya dah aku ni, lebih baik aku balik, kata dia. Dalam perjalanan balik, mati dia. Dalam perjalanan dia berhenti, dalam perjalanan dia balik tadi, mati dia dalam keadaan dia berputus hina mati dia macam tu. Hina mati dia. Berbanding dengan kawan dia yang seorang lagi tadi, daki teroleh jatuh, meluncur jatuh, daki lagi, azam lagi, semangat lagi, insya-Allah aku boleh sampai ke depan tu. Insya-Allah, yakin dengan bantuan Allah, sekelip mata pun aku boleh sampai ke puncak tu kalau Allah Taala tolong aku. Dia cuba lagi, daki sampai satu peringkat, tergolek jatuh lagi, bangun lagi. Tiba-tiba mati dalam keadaan begitu. Allah redha hamba yang macam ni. Allah redha. Kalau kita pun kita kata bersungguh yang ni, aku suka tengok dia ni. Meskipun dia tak dapat apa yang tapi perbuatan dia tu bersungguh, aku seronok tengok dia. Kan? Macam tu. Perbandingan nak bagi faham. Walaupun tak sampai ke puncak, tapi perbuatan jatuh bangun tu, tak putus asa itulah menjadi sebab Allah redha dengan dia. Allah redha dia. Dia kata macam mana lepas buat taubat, lepas tu dosa ulang balik, lepas tu nak taubat balik. Macam mana ni? Dalam bab taubat itu, ada seorang waliullah ni, dia banyak bertaubat kepada Allah. Dia tak puas hati dengan diri dia. Dia tak puas hati dengan diri dia. Dia kata aku ni banyak taubat, balik-balik taubat, maknanya taubat yang sungguh-sungguh lah, bukan taubat macam kita sebut tadi lah. Dia taubat sungguh-sungguh, tapi banyak kali dia bertaubat, lepas tu terjatuh maksiat, dia taubat lagi, dia kawal lagi, dia pantau lagi, terjatuh lagi, taubat lagi. Sampai macam dia kata dia tak dapat apa yang dia nak. Kemudian datang satu bisikan suara pada diri dia. Apa yang kau nak sebenarnya dengan taubat ni? Yang kau nak taubat ni, kau nak apa sebenarnya? Bisikan tu lah. Suara tu datang pada dia. Kau taubat ni, kau nak apa sebenarnya? Kau nak kembali kepada Allah ni, kau nak apa sebenarnya? Kau tahu tak apa yang kau cari dengan taubat ni? Katanya suara tadi. Iaitu apa? Nak jadi kekasih Allah lah. Nak taubat ni sebab nak jadi kekasih Allah, nak Allah redha. Itulah sebab taubat tadi, sebab nak Allah redha, supaya Allah redha kita. Walaupun kita banyak dosa maksiat, tapi nak Allah redha kita. Lalu kata suara tadi, adakah kau tak pernah dengar ayat Allah yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu kasih kepada orang yang banyak bertaubat? Adakah kau tak pernah dengar ayat tu? Adakah kau tak pernah dengar ayat tu? Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak taubat. Banyak taubat ni maknanya sekali ke berapa kali dia taubat? Banyak kali ya. Bila dia taubat, kemudian bila datang keadaan, maknanya ajakkan nak buat maksiat, dia lawan, dia pantau, dia jaga, tiba-tiba terjatuh, dia taubat lagi. Taubat lagi ikut syarat rukun, kemudian dia jaga lagi, dia pantau lagi, dia usaha lagi, kawal, tiba-tiba dengan kehendak Allah dia terjatuh lagi dalam maksiat, dia taubat lagi. Bukankah dia dah masuk dalam golongan tadi itu sebenarnya? Dalam tak sedar dia dah masuk dalam golongan orang yang banyak bertaubat, yang mana mereka inilah orang yang dikasihi oleh Allah. Nampak tak tu? Maknanya dia dah dapat benda yang dia nak tu.
Dia dah masuk dalam kumpulan orang yang banyak taubat, maka dah masuklah dalam golongan orang yang dikasihi oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Mana orang yang banyak bertaubat ni, sekalipun dia ahli maksiat, dia kekasih Allah. Dia kekasih Allah. Sebab tu ulama letak tadi dengan syarat jangan ulang dengan sengaja. Jangan ulang dengan sengaja. Jangan ulang dengan sengaja. Jaga dia lawan, dia pantau. InsyaAllah. Itu je maknanya tadi tu. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda haram, nerakalah tempat dia kalau tak taubat. Tapi kalau dia taubat, selamatlah dia daripada azab Allah. Selamatlah dia daripada azab Allah. Wallahu a'lam. Hari ni baca satu je. Macam menyesal datang ada. Menyesal datang dia jauh sebagi ni baca. Tak nak datang lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita, selamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Jadikan kita orang yang sabar dalam pelbagai dugaan, halangan, cabaran. Bila lagi kita ni bila belajar, bila ngaji, Allah akan uji macam-macam. Allah akan uji macam-macam. Bila kita ni mengaji, Allah akan uji macam-macam. Nak tengok lulus ke tak lulus dengan apa yang kita belajar. Jangan terperanjat pula Dulu sebelum mengaji okey je, tak ada apa-apa pun. Ini sejak dah mula datang mengaji dengan kuliah, pas satu. Ya ke tidak ni? Syaitan mari. Tak betul jalan kau ni, kata dia. Syaitan kata tak betul jalannya. Kenapa pula tak betul? Dulu kau tak semayang, dulu kau tak pernah ngaji, kau tak pernah duduk dalam kuliah online tak online ni, kau tak pernah duduk, kan kau okey je, kan tak ada masalah je, okey je kan. Kau perasan tak sekarang ni pas satu-satu masalah kau dapat. Bila kau semayang je, bila kau ngaji je dapat satu-satu. Maknanya ada something tak betul lah ni. Baik kau tinggalkan, baik kau kembali balik zaman dulu, katanya syaitan tadi. Kita pula duduk seorang-seorang. Nak hijrah, duduk seorang-seorang, tak nak berkawan. Macam pandai sangat. Dah kena terekam dek syaitan tadi dah. Syaitan ni dia suka terekam yang jenis duduk seorang-seorang. Dia ibaratnya macam rimau. Dia suka terekam jadi kambing yang duduk seorang-seorang. Kambing seorang pula dah. Dia kambing duduk sesekor. Kambing duduk mana, duduk sekor-sekor tu, memang jadi mangsa lah. Tapi kalau kambing ni dia duduk dalam kumpulan, insya-Allah dia selamat. Maksudnya kita yang nak hijrah ni kena duduk dalam jamaah. Duduk dalam jamaah, duduk dengan kawan-kawan yang suka nak belajar, kawan-kawan yang sama-sama hijrah. Jangan bawa diri sendiri konon-konon macam pandai, macam faham. Sekarang ni boleh belajar dengan sendiri, dalam ni boleh ketik-ketik, boleh tengok nak belajar. Jangan. Kena duduk dalam jamaah tadi tu. Jangan duduk seorang-seorang. Nanti kan kena terekam syaitan nanti kan. Kena duduk berkawan. Kawan akan mengingatkan kita, kawan boleh tolong perhati kita. Sebab ada lah tu kita cakap macam tu, ustaz, betul ke ustaz? Dulu tak ada permudakan macam ni. Dulu okey je. Waktu tak semayang tak mengaji dulu okey, tak ada masalah ustaz. Semua orang baik je dengan saya. Tapi bila dia dah berubah ni, pas satu orang tu tak suka kawan tu tinggalkan saya. Betul ke tidak ni? Nampak. Kata sabarlah, kau sedang berada di jalan dia lah tu. Dah betul lah jalan ni. Inilah jalan ni yang penuh onak duri nak sampai syurga ni. Kalau jalan seronok-seronok, ketawa-ketawa, melompat-lompat, menginjang-injang tu jalan nak pergi neraka tu. Semua okey je. Hati-hatilah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak bini kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, yang baru, yang lama, tak peduli. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang tersurat, yang tersirat, zahir batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkat Nabi Muhammad SAW, kita semuanya diberi taufik oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk selalu dijemput oleh Allah, menjadi tetamu-tetamu Allah, yang diberi bimbingan oleh Allah, hidayah oleh Allah,
asbabnya majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah itu sebagai asbab. Adapun hakikatnya Allah lah yang menjemput kalian, Allah lah yang memberi faham pada kalian, Allah lah yang menyampaikan kefahaman pada telinga dan hati-hati kalian, bukan saya, tidak. Ini semua hakikat daripada Allah, tanda kasih sayang Allah pada kalian semua, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni sampai keberkahannya kepada ibu bapa kita, almarhum almarhumah ibu bapa kita, andai kata yang dah meninggal, mudah-mudahan sampai, ya Allah, sampai. Ketahuilah sahabat-sahabat, sesungguhnya apa yang kalian sedang buat ni, andai kata ibu bapa kalian dah tak ada, ibaratnya ibu bapa kalian lah yang sedang duduk belajar mengaji mendengar ni. Pahalanya sikit pun tidak dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana yang kalian dapat, sebanyak itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah jumpa lagi salah silap, kekurangan minta ampun, maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiqna li ta'atika wa tarkil ma'asi zahira wa batinan wa tamin taqsirana wa taqabbal a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min 'ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim.